Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Ketua Jabatan Ketua Bahagian Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita sekali lagi di dalam program Jom Mengaji Online Anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa membuang masa lagi, majlis ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Amirul Akmal. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah. Tammat risalatuh wa hasunat sifatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang dimuliakan, yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Yang berbahagia Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hari Islam Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, seterusnya warga kota dan para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, yang pertama sekali kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita meneruskan kelas kita Jom Mengaji pada malam yang berbahagia ini. Jadi insya-Allah kita sambung bincang kita yang lepas. Jadi sebelum tu kita semak semula pembelajaran yang lepas. Okey, ada rakan-rakan yang mencatat. Haji Mustafa, boleh respon Haji Mustafa? Ya Ustaz, yang lepas kita baca surah Al-Ikhlas, Ustaz. Minggu lepas Suratul Ikhlas. Okey. Kita baca tadi bacaan. Dah baca sampai habis ke? Dah semak ke semua sekali? Haji? Dah semak semua sekali. Dah semak semua sekali Tapi tadi tak menyeluruh, Ustaz. Dah semak semua sekali? Dah. Okey. Okey. Kita kalau dah baca, dah semak, kita dah baca sampai habis, kita bincangkan tentang perbezaan lah. Kita buka soal jawab lah. Kalau macam tu. Soal jawab terlebih dahulu tentang Suratul Nas. Soal jawab ni kita perlu buka soal jawab sebab pembelajaran kita setiap pertemuan tajuknya kecil. Jadi sekiranya ada ruang soal jawab, kita boleh bincang lebih luas tentang Al-Quran ini dan memberikan
kepelbagaian bidang Al-Quran itu untuk dibincangkan. Contohnya dalam bidang dalam bidang Quran itu sendiri, dia ada wakaf dan ibtidak, wakaf dan ibtidak, dia di bidang taranum, dia di bidang suara, dia di bidang qiraat, dia di pelbagai hafazan, ulumul Quran. Jadi dan isu-isu berkaitan dengan Quran. Antara isu yang sekarang ni yang popular lah, iaitu pembelajaran Quran secara online. Macam kita belajar ni lah. Tapi maksud online di sini, dia belajar tu tanpa ada guru di depan. Macam ni kita ada guru di depan. Ni kaedah yang betul. Ada guru di depan. Isu sekarang ni, tiada guru di depan. Bacaan Quran tu ada di dalam video, tapi tak ada guru yang menyemak bacaan. Tiada guru yang menerangkan tentang bacaan individu yang membaca tu. Tidak ada. Jadi sekarang ni masing-masing merasa mudah dengan cara begitu. Jadi mereka belajar dengan secara online. Contohnya YouTube dan sebagainya lah. Jadi ini amat membimbangkan. Sebab apa? Masjid dan surau semakin berkurangan. Semakin berkurangan jemaahnya sebab masing-masing belajar dengan cara masing-masing. Jadi kena tegurlah cara pembelajaran begitu. Kena dibetulkan lah. Kena dibetulkan semula. Itu sebab saya akan sentuh juga kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran, karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya akan mula balik sebelum mengajar Al-Quran ni, kita sentuh dulu adab. Dan kitab tu berkaitan dengan adab bersama dengan Al-Quran. Kadang-kadang terlupa. Adab ni kaitan dengan apabila kita menuntut ilmu, terutama Al-Quran, kita terleka atau tersilap, terlupa tentang adab-adab bersama Al-Quran. Okey, kita buka soal jawab dulu. Rakan-rakan, ada nak tanya soalan, kita bincangkan. Sebab kita dah selesai surah An-Nas, boleh tanya tentang surah An-Nas ke ataupun yang lain pun tak ada masalah. Ada tak soalan yang ingin dikemukakan? Jadi kita boleh. Ustaz, bukan surah An-Nas. Al-Ikhlas, Ustaz. Al-Ikhlas ni lepas tu. Okey. Dah baca Dah baca Al-Ikhlas, dah baca tadi. Okey, kita buka soalan jawab lah. Soalan jawab. Ada soalan nak tanya tentang suratul Ikhlas. Sebab saya tahu bila sebut Quran ni, pelajar-pelajar kita ni bukannya zaman dulu punya pelajar. Mereka dah banyak belajar. Kadang-kadang kita luaskan perbincangan lah. Jangan, yang saya ajar ni asas. Jadi orang-orang yang dah ada ilmu lebih ni, dia kadang-kadang dia nak perbincangan yang lebih jauh lagi. Yang asas ni bagi orang yang baru nak membincangkan asas. Ada orang di kalangan kita ni, dia suka perbincangan lebih luas. Jadi saya fleksibel lah. Kita buka soal jawab supaya orang yang mahir, yang lebih mahir tu boleh membincangkan. Boleh mengutarakan. Boleh kongsi ya. Soalan, boleh kongsi. Kita jangan kecilkan skop tu lah. Supaya kita boleh bincang lebih luas. Sambil kita betulkan bacaan, kenal cara pembacaan yang sepatutnya, dan masa sama kita bersoal jawab. Itu cara yang saya pilih lah. Saya ada guru, dia nak memudahkan urusan dia suka mengajar apa yang dia nak ajar saja. Jadi itu pattern guru yang begitu. Pulanglah tu masing-masing cara. Saya tak suka skop kecil sangat. Skop yang kecil tu kita memang fokus. Dalam sama kita buka soal jawab. Okey. Saya sentuh dulu perkara yang lebih luas. Suratul Ikhlas. Okey, Suratul Ikhlas ni, tuan-tuan,
bila di Malaysia sekarang ni, ramai di kalangan pelajar kita yang belajar suratul Ikhlas ni dalam baca Quran, mereka belajar dengan bacaan yang lebih luas lagi, iaitu perbezaan bacaan. Mereka tak nak belajar, mereka dah belajar banyak kali tentang satu imam yang kita ambil, yang kita baca sekarang ni lah. Imam yang kita baca sekarang ni nama dia Imam Asim daripada Kufah. Yang kita baca sekarang ni lah. Yang kita belajar, yang kita perbetulkan bacaan. Tapi di kalangan kita ni, zaman sekarang ni ilmu dah makin luas. Jadi masing-masing nak belajar lebih daripada satu imam. Sama juga dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh. Dulu zaman kita kita belajar satu imam je, Imam Syafi'i. Kitab-kitab semua, kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Sekarang ni untuk masuk tuan-tuan ni lah cabaran. Jadi saya, guru Quran, kena terima cabaran ni. Di kalangan anak murid kita dah belajar tinggi dah. Dia tak belajar satu imam yang kita belajar ni. Imam Asim ni, ini satu imam kan. Daripada dulu sampai sekarang inilah imam yang kita baca. Tapi di kalangan anak murid saya yang lain, dan ramai yang belajar lebih satu imam. Lebih daripada satu imam. Dia belajar di Imam Nafi'. Jadi saya menyahut seruan mereka itu. Mereka nak belajar lebih dan ada soalan-soalan yang mereka nak tanya berkaitan imam-imam lain ni. Tak ada masalah, tak apalah. Kita raikan. Tapi perbincangan kita dalam skop yang kecil lah, maknanya surah yang mudah, jangan ambil yang surah yang susah tu. Jadi kita hormati jugalah rakan-rakan yang tak belajar tu. At least diorang boleh tahu. Sekurang-kurangnya jemaah kita ni atau para penuntut ilmu Quran ni dapat juga maklumat tentang bacaan surah yang kita bincangkan. Jangan jauh sangat, jangan ambil surah Baqarah terlampau panjang surahnya dan terlampau banyak khilaf bacaan yang kita nak bincangkan. Okay, sekarang ni suratul Ikhlas. Okay. Ada dengan kita yang belajar banyak imam. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh bincang. Imam apa yang kita belajar? Contoh. Apa khilaf bacaannya? Yang kita belajar sekarang ni, suratul Ikhlas. Kita dah baca dah sebelum minggu lepas. Mengikut Imam Asim, bacaannya hanya pada bacaan tahqiq, bacaan yang kita kekalkan. Bacaan seperti yang kita baca. Tapi untuk tambahan maklumat, tamat bulat, bagi yang belajar lebih daripada satu imam, saya terangkan juga ringkas surah ini kan. Suratul Ikhlas ni, kita ada 7 imam. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh tu, dia akan bentang dalam 4 mazhab kan. Ini sebagai untuk maklumat saja. Sementara rakan-rakan dia nak tanya soalan, kita bentang sikit lah, saya ringkas. Dalam baca Quran, dalam suratul Ikhlas ni, mengikut jalur bagi Imam Asy-Syatibi, ada 7 imam. Yang pertama, Imam Nafi' daripada Madinah. Beliau membaca dengan ada satu perbezaan bacaan yang beliau baca. Pada perkataan kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Dibaca oleh Imam Nafi' dalam pada rawinya yang dipanggil Warshun. Imam Warsh membaca dengan naqal. Naqal maksudnya dipindahkan baris pada kalimah kufuwan ahad. Dipindahkan baris Hamzah. Hamzah A tu, baris Hamzah dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Itu kaedah naqal. Itu panggil naqal. Jadi bacaannya begini. Kufuwan ahad. Ini bacaan Imam Warshun an-Nafi'. Imam Warsh. Bagi yang tak belajar, tak apa. Ni maklumat saja. Supaya tak terkejut. Zaman sekarang ni orang dah ilmu dah tinggi. Kalau tuan perempuan dengar kan, bagi orang awam. Kita ni ramai yang dalam ni orang awam. Jadi saya perlu open. Buka lebih luas. Supaya kenal juga ada bacaan yang lain. Bacaan lain yang diterima oleh Nabi. Sampai kepada baginda Nabi SAW. Bacaan yang sampai. Kita menerima perbezaan bacaan. Kalau dalam bab fiqh, menerima perbezaan fahaman. Fiqh ni fahaman mazhab lain. Kita terima. Dalam bab Quran pun kita kena terima juga perbezaan bacaan imam yang berbeza. Jadi saya lalukan saja di sini. Jadi contoh kita bincang suratul Ikhlas kan. Saya sentuh sikit. Jadi dalam perbezaan imam lain. Contoh Imam Nafi'. Ni Imam Nafi' daripada rawinya Warshun, Imam Warsh, dia baca dengan kufu'an ahad. Kufu'a. Dia baca dengan kufu'a. Kufu'an ahad. Okey? Kufu'an ahad. Apa nama
Perbezaan bacaan ni namanya naqal. Okey. Itu imam yang pertama, Imam Nafi' dia baca dengan kaedah naqal. Okey, yang kedua Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, imam yang kedua daripada Mekah, dia pun ada berbeza bacaan. Ada tak berbeza bacaan dia dengan imam kita? Ada. Dia baca dengan kufuan ahad. Kufuan. Kalau imam kita baca kufuan, waw tu dibaca dengan tanwin kan? Kufuan. Dia membaca dengan hamzah. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Okey, itu perbezaan yang kedua. Siapa yang baca? Imam Ibnu Katsir. Okey. Dari Mekah. Imam yang ketiga, dia baca dengan, apa nama imam ketiga? Imam Abu Amru daripada Basrah. Dia membaca dengan, sama juga, dengan dijelaskan hamzah di situ. Kufuan ahad. Sama juga dengan Imam Ibnu Katsir tadi. Okey. Imam yang keempat, namanya Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi daripada Damsyik. Dia dibaca sama tak? Sama juga dengan Imam Abu Amru tadi. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Nampak? Ni dia, kita mendengar. Tumpuan mendengar je lah. Untuk mendengar perbezaan bacaan. Okey, dengar je, tak apa. Yang keempat tadi, Imam Ibnu Amir pun sama. Dia baca dengan kufuan ahad. Imam yang keenam. Imam keenam baca apa? Imam keenam, Imam Hamzah. Daripada Kufah juga. Keempat ke lima, Ustaz? Ya. Lima. Yang kelima Imam kita, Imam Asim. Asim. Imam kita tak payahlah, kita dah belajar. Imam kita macam biasalah, kufuan ahad. Okey, imam yang keenam kita langkau. Yang kelima imam kita, Imam Asim. Imam keenam Imam Hamzah. Okey, Imam Hamzah dia baca macam mana? Kalimah ni. Dia membaca dengan berapa wajah bacaan dia? Dia baca dengan 3 perbezaan bacaan. 3 Pertama, dengar. Dia baca dengan, dijelaskan hamzah. Dia baca begini. Kuf'an ahad. Dia baca kuf'an. Bukan kufuan. Kuf'an ahad. Itu satu cara baca yang Nabi terima. Yang kedua ada lagi tak? Ada. Dia baca dengan naqal. Naqal dia baca macam ni. Kuf'an ahad. Kuf'an ahad. Itu bacaan kedua. Itu beza dengan imam kita. Dah 2 Imam Hamzah baca. Melalui imamnya Khalaf. Khalaf. Nama imam dia Khalaf. Yang ketiga dibaca dengan begini. Saktah. Dibaca begini. Kuf'an. Tahan nafas. 1, 2. Ahad. Itu namanya saktah. Berhenti seketika dengan kadar 2 harakat. Kuf'an. Ahad. 3 perbezaan bacaan. Berbanding imam kita lah. Imam kita baca kufuan ahad. Itu imam kita baca. Imam Hamzah tadi melalui rawinya Khalaf dia baca begini. Pertama baca kuf'an ahad. 1. Yang kedua kuf'an ahad. 2. Yang ketiga saktah kuf'an ahad. Dah berapa imam dah? 6 kan? 6. Termasuk imam kita 6 lah. Imam yang terakhir yang ketujuh. Dia baca macam mana pula? Imam Al-Kisai Al-Kufi daripada Kufah juga. Dia baca satu je. Sama yang macam tadi. Iaitu dia baca dengan Kufuan ahad. Kufuan ahad. Itu je. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan dapatlah maklumat lebih sikit. Kenal lah sikit perbezaan bacaan Quran. Sebab dulu tak didedahkan macam ni. Sekarang ni ramai yang belajar lebih daripada satu imam. Cabaran. Orang sekarang ni pun tak nak belajar satu mazhab lagi dah. Orang semua nak belajar 4 mazhab. Zaman sekarang dia dah makin pandai lah. Maknanya ramai yang makin pandai lah. Maknanya dah makin meningkat ilmunya. Dia belajar lebih daripada satu imam. Kalau dulu Imam Syafi'i saja kan? Betul. Solatnya semua Imam Syafi'i. Sekarang ni ramai yang dah belajar lebih. Belajar lebih boleh. Tak ada masalah. Tapi ingat. Masih pengamalan. Kalau nak ibadah, masih pengamalannya mesti mengikut yang diwartakan oleh Jabatan Agama Negeri Johor. Mesti mengikut mazhab Syafi'i. Baca Quran. Ni baca Quran.
mesti mengikut imam tadi. Imam kita Imam Asim Al-Kufi. Mesti melalui itu. Dan melalui imamnya, melalui susul galur Imam Asy-Syatibi. Kalau surah Ikhlas, ikut Imam Asim macam mana? Kufuwan ahad. Yang itu saja. Dia tak ada dua perbezaan macam. Dia baca satu bacaan. Kalau melalui Imam Hafsin, itu kan tahu nama imam. Dan Imam Asim ni, dia ada dua anak murid ni. Yang utama lah, yang terkenal lah, dua orang ni. Kalau kita melalui Imam Hafsin. Imam Hafsin baca dengan waw tadi. Waw, tanwin waw. Kufuwan ahad. Itu imam kita lah, Imam Hafsin. Tapi ada seorang lagi imam melalui Imam Asim juga. Dia ada dua orang anak murid yang terkenal. Yang kedua, Imam Syu'bah. Syu'bah baca lain. Imam Syu'bah baca kufuwan ahad. Tuan-tuan kena tahu tu. Itu sebab kita kena tahu nama imam. Imam kita Imam Hafsin. Imam Hafsin baca kufuwan ahad. Seorang lagi anak murid bagi Imam Asim. Ada satu lagi namanya Syu'bah. Dia baca lain. Baca kufuan. Dia tak baca kufuan. Dia baca kufuan ahad. Okay, ini sebagai pendedahan. Supaya saya tak adalah mengajar Quran hanya satu imam. Itu betul. Yang kita belajar satu imam saja. Dan tajuknya kecil, kita mendalam, mendasar. Detail saya terangkan. Tapi bila soal jawab, saya open supaya bagi ruang pada semua orang yang belajar tinggi-tinggi ni, belajar semua dapatlah bincang dalam ni. Okey. Ada yang nak tanya? Okey, boleh tanya. Sekarang saya dah terang secara asas saja. Surah yang kita bincang minggu lepas, Suratul Ikhlas. Ada yang nak tanya tak? Ustaz, dalam sembahyang bacaan yang mana didahulukan Qul huwallahu ahad ataupun Qul a'udzu binnas, yang mana didahulukan dalam sembahyang? Yang mana didahulukan Ya. Okey, dalam solat yang afdal dan tidak makruh apabila kita membaca surah dalam solat ni mesti mengikut turutannya. Afdal ni begitu yang Nabi ajar. Ya, baca surah mesti surah bagi rakaat pertama surah yang terdahulu lah. Ikut turutan. Bagi ikut turutan. Kalau surah yang terdahulu tu surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua baru suratul Nas. Macam tu ikut turutan. Yang mana dulu didahulukan. Sekiranya terbalik, atau kita baca terbalik dengan sengaja, itu hukumnya makruh. Ini dalam bab fiqah ni. Ini soalan dalam bab fiqah. Okey, jelas Haji? Okey, jelas tak? Terima kasih. Jadi kena hati-hatilah. Biasanya kalau tertukar ni solat tarawih lagi. Bila masuk hari 16 hari yang terakhir, kadang imam yang dah biasa baca surah dah biasa baca suratul Ikhlas, kan? Dia kan baca suratul Ikhlas pada rakaat kedua, setiap dua rakaat. Bila masuk rakaat ke-16, maafkan saya. Bila masuk malam ke-16, kan tukar surah Ikhlas, Al-Ikhlas tukar dengan surah Al-Qadr. Dan suratul Qadr dibaca surah pertama ke pada surah kedua. Kita tengok. Suratul Qadr dibaca terlebih dahulu pada rakaat pertama je. Pernah berlaku tersilap kan? Imam terbaca suratul Qadr dibaca pada rakaat kedua. Jadi hukumnya apa? Makruh lah kalau sengaja buat. Haji. Sebab tak ikut turutan. Sebab suratul Qadr dia berada pada posisi surah yang di awal sebelum surah yang lain yang biasa dibaca dalam solat sunat tarawih tu. Yang kita baca surah At-Takatsur kan? Surah At-Takatsur. Mana dulu? Suratul Qadr ataupun surah At-Takatsur dulu? Mana satu? Mana yang terdahulu surahnya? Mana yang terdahulu surahnya? Iaitu surah surah apa? Mana terdahulu surah? At-Takatsur ke surah surah Al-Qadr? Mana yang terdahulu?
Mana dulu? Kasur. Surah At-Takatsur. At-Takatsur terlebih dahulu. Tidak je. Surah Al-Qadr terlebih dahulu. Dia surah yang ke-97. Begitu. Mana yang dulu didahulukan? Surah Al-Qadr 97. Surah At-Takatsur 102. Mana yang dulu? Surah Al-Qadr. Itu sebab kadang-kadang imam tersilap. Dia baca dulu At-Takatsur. Sebab dah biasa. At-Takatsur baru Al-Ikhlas. Bila masuk malam ke-16, kan tukar surah. Al-Qadr. Jadi dia baca At-Takatsur dulu, baru Al-Qadr. Itu terbalik kan? Kan terbalik kan? Jadi, kena dahulukan surah Al-Qadr. Pada rakaat kedua baru At-Takatsur. Jelas je? Ya, tak. Sebab saya jawab soalan Haji lah ni. Alright. Okey, Okey, ada terima lagi kasih. soalan? Sama-sama. Ada lagi soalan tak? Silakan. Kita sembang dulu. Sembang soal jawab dulu. Rakan-rakan boleh tanya tentang berkaitan dengan huruf hijaiyah pun boleh. Banyak isu ni sebenarnya. Banyak isu. Saya tak boleh nak jawab semua lah. Sebab ini saya sentuh antaranya tentang imam. Imam bacaan. Ramai yang belajar lebih. Belajar banyak imam. Ustaz ajar satu imam je. Kami ada masalah juga imam-imam yang lain. Macam mana cara baca. Boleh tanya, tak ada masalah. Kita raikan semua peringkat. Semua peringkat aras ilmu. Maknanya bagi orang yang dah belajar lebih banyak, boleh tanya soalan. Tak ada masalah. Tapi yang saya ajar aras rendah. Yang saya ajar sekarang ni aras rendah. Jadi untuk orang yang dah mahir ni boleh. Nak cuba baca ke, nak tanya soalan lebih aras tinggi, boleh. Inilah ruang dia. Inilah ruang dia. Jangan risau. Benda boleh adjust, tak ada hal. Okey, saya buka lagi soalan. Ada soalan nak tanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya nak tanya tadi pasal imam tadi. Ada buku tajwid ni. Ditulis menurut ilmu bahasan ilmu tajwid menurut riwayat An Asim melalui Tariq As-Satibiyah. Saya tak faham Tariq ni apa tu? Anak muridnya Hafs ke? Anak muridnya Hafs An Asim. Anak murid Hafs An Asim. Okey, dia macam ni. Kalau buka buku apa? Buku tajwid apa tu tadi? Dia tajwid. Menurut riwayat buku perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs An Asim melalui Tariq As-Satibiyah. Itu tak faham siapa Tariq ni. As-Satibiyah ni siapa? Okey, saya terangkan dulu secara ringkas Okey, kenapa kena ada 3? Sebab dia macam ni. Imam ni dalam bidang Quran imam yang terkenal dengan murid yang ramai dan yang mengumpulkan bacaan-bacaan perbezaan imam ni dia dulu Quran ini dibaca dengan berbeza bacaan dan tidak dikumpulkan sebab yang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang tahu sebab Nabi yang dakwah orang-orang yang Arab ni yang pelbagai bangsa Arab dan Nabi yang mengesahkan tadi tu. Sampaikan pernah Saidina Umar Al-Khattab membaca Al-Quran dan dia mendengar seorang lelaki baca Quran yang berbeza dengan bacaan beliau. Jadi Saidina Umar pun tegur yang bacaan dia ni salah. Orang berkenaan mempertahankan bacaannya tepat seperti yang Nabi kehendaki. Jadi pendekkan cerita, bertemu dengan Nabi mengesahkan bacaan lelaki itu dan Umar pun tak tahu kenapa bacaan itu boleh diterima. Aku pun tak tahu. Umar ni orang yang hebat. Takkan dia boleh tak tahu bacaan Nabi sahkan pun dia tak tahu. Kenapa? Sebab Nabi beritahu Umar merupakan orang yang bangsa yang berbeza dengan orang tu. Dan Umar telah
membaca Quran dengan betul mengikut satu cara baca melalui Nabi, disahkan oleh Nabi. Orang berkenaan bangsa Arab juga tapi dia berbeza bacaan. Mungkin pelat dia berbeza. Orang Arab ni banyak pelat yang berbeza. Dan pelat-pelat bacaan yang mereka baca itu Nabi terima sebagai bacaan yang sampai pada Nabi SAW. Macam orang kita lah. Kalau kita cakap kawan. Kawan. Orang KL sebut kawan. Pergi kat Kelantan, kawe. Pergi kat Terengganu, tambah Haji pula, kawang. Kawang pula. Mari kawang-kawang. Terkejut. Haji terkejut kita je. Terkejut. Itu belum pertembungan bahasa. Kacau. Pertemuan bahasa tu. Dua orang duduk satu bilik. Tiba-tiba seekor ular lalu. Depan bilik dia tu ada ular lalu. Depan pintu bilik. Terkejutlah masing-masing. Seorang orang KL, seorang orang Kelantan. Contohlah orang Kelantan. Jadi ini contoh pertembungan bahasa pun boleh berlaku. Dekat dalam bahasa Arab ni berlaku antara Omar dengan orang yang berbeza. Pelat bahasanya. Okay, boleh bertembung. Dia dijadikan bertembung tapi mujur ada Nabi. Ni kalau orang Malaysia contohnya, orang KL bertembung dengan orang Kelantan. Nampak ular depan bilik lalu, orang KL cakap apa? Ular kata dia. Orang Kelantan kata, katuklah. Orang KL faham apa? Katak. Tak, dia faham katak. Dia faham orang ni cakap katak. Dia cakap ular, katuklah. Ular, katuklah. Apa masalah sebenarnya tu? Bila sebut katuklah ni, orang KL faham katak. Yang kata katuk ni siapa? Orang? Kelantan. Kalau orang KL dia tak sebut katuk. Dia sebut ketuk. Pukul. Ketuk. Bukan katuk. Kalau katuk, orang KL faham katak. Ular. Katuklah. Jadi ular ni agaknya dia dengar ni, dia bertelaga, dia pun berlalu, hilang terulang tu dah. Macam tu jadi. Ini ni pertembungan. Pemahaman yang berbeza. Jadi pada perkataan yang berbeza. Jadi perkataan sama tapi pemahaman tu salah faham. Dia panggil salah faham. Macam ni juga berlaku Saidina Umar dengan seorang lelaki baca Quran dengan pelat yang berbeza. Tahu? Pelat berbeza. Umar kata salah awak baca ni. Mana boleh macam ni. Mereka baca macam tu bukan sengaja. Mereka punya pelat. Mereka tak mampu nak menyebut dengan cara begitu. Nabi ajar. Wadduha. Baris atas. Mereka tak boleh nak baca begitu. Pelat mereka boleh baca. Wadduha. Nabi kata. Baca begini. Wadduha. Dia baca. Wadduha. Sengit. Tak sama macam Nabi baca. Tapi Nabi sahkan bacaan itu. Diterima sampai pada Nabi SAW dan sah bacaan itu boleh baca begitu. Dan dinamakan imalah. Bacaan itu dipanggil imalah. Dah ada nama dia. Dia ada nama dia. Jadi zaman Nabi banyak bacaan yang Nabi terima sah sampai Nabi. Tapi ada sahabat-sahabat tak tahu. Sahabat tak tahu ada bacaan Nabi terima, sahabat tak tahu. Jadi pendekkan cerita, selepas kewafatan Nabi, selepas kewafatan sahabat, masuk tabi'in. Jadi di zaman tabi'in lah. Zaman tabi'in lah. Bila Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, zaman tabi'in lah muncul imam ni. Imam yang utama yang mengumpulkan bacaan-bacaan yang berbeza ni. Muncullah imam yang utama iaitu imam siapa? Imam Syatibi terlebih dahulu. Imam Syatibi lahir dulu. Imam Syatibi lahir dulu. Lepas Imam Syatibi lahir, kemudian baru datang Imam Ibnu Jazari. Dia mengumpulkan sampai 10 bacaan. 10 imam lah. Melalui Imam Syatibi, 7 imam tadi. Melalui Imam Syatibi. Imam Syatibi inilah yang kumpulkan bacaan imam-imam tu. Bacaan Imam Nafi', bacaan Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim. Semua 7 imam ni dikumpulkan oleh Imam Syatibi. Itu dikatakan yang dikumpul Imam Syatibi melalui Imam Syatibi bacaan itu. Faham tak?
Itu maksudnya bacaan Imam Hafsin an Asim melalui yang dikumpulkan, yang disusun oleh Imam Syatibi. Gitu cerita dia. Tu ada Imam Syatibi, Imam Syatibi yang kumpul. Imam Syatibi ni adalah tabi'in. Faham ya? Jelas ya? Itu cerita dia. Dia yang berusaha untuk mengumpulkan bacaan-bacaan daripada imam-imam ni. Kalau tidak, kacau. Kacau. Macam saya cakap tadi, Saidina Umar dengar bacaan satu orang, dia pun tak tahu apa baca macam ni, salah ni. Ada tak? Sebab Umar dia belajar hanya satu imam saja. Dia belajar satu imam. Sedangkan imamnya banyak yang diterima sampai pada Nabi itu banyak. Jadi untuk memudahkan umat ini tidak bertelaga, bermasalah antara satu sama lain, salah menyalah. Jadi inisiatif ini yang dibawa oleh Imam Asy-Syatibi zaman tabi'in dulu. Beliau orang yang dipanggil apa? Bukan mempopularkan. Yang memulakan pengumpulan imam-imam bacaan yang sampai pada Nabi. Dia yang kumpulkan ni imam-imam ni. Bacaan imam-imam ni dikumpulkan dan terhasillah bacaan Tariq Asy-Syatibi, iaitu pengumpulan bacaan Al-Quran daripada imam-imam ni melalui Tariq atau melalui yang dibaca oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi dia dengar dan disusun dan dia semak balik Imam Syatibi yang membawa. Orang yang pertama yang memulakan barulah diikuti oleh, selepas Imam Syatibi baru muncul Imam Ibnu Jazari membawa dengan cara dia pula mengumpulkan bacaan-bacaan imam ini, dan melalui Imam Ibnu Jazari dia ada susunan dia lah, susunan yang dia sendiri yang menyusun. Ada cara dia, ada dia punya kaedah dia pula. Imam Syatibi, antara perbezaan kaedah antara dua imam ni ada beza. So kalau kita nak baca Quran, kita kena tahu imam ni, Imam Syatibi ke Imam Ibnu Jazari. Contoh, Mad Jaiz Munfasil. Imam Syatibi dia susun bacaan 4 atau 5 harakat. Imam Mad Jaiz 4 atau 5 harakat. Itu yang kita belajar lah kat negeri Johor ni. Bacaan ketika, bacaan terus atau wasal. Ketika waqaf 6 harakat. Imam itu Mad Jaiz, okey, Mad Jaiz 4 atau 5 harakat ketika baca terus. Berhenti ketika waqaf, bacaan 2 harakat. Imam Ibnu Jazari dia baca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat ketika wasal dan waqaf. Ada beza tak? Itu sebab kita kena belajar benda ni, kena tahu imam. Ramai hari belajar dengan YouTube. Contoh imam yang baca dengan Imam Ibnu Jazari, dia tak baca Imam Syatibi. Banyak bacaannya lebih kepada Imam Ibnu Jazari. Siapa? Imam Sudais daripada Masjidil Haram. Imam besar Masjidil Haram. Itu orang semua suka dengar dia baca. Sampai sekarang dia masih hidup. Dan bacaannya mengikut Imam Sunan Imam Ibnu Jazari, bukan Imam Syatibi. Contoh 2 harakat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. 2 harakat je Mad Jaiz. Kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat tu. Mad Jaiz. La a'budu ma ta'budun. 2 harakat. Kita baca, imam kita baca La a'budu ma ta'budun. Jelas Tapi contoh yang saya ringkaskan tu. Jadi perbezaan banyak lah. Antara Imam Syatibi dengan Imam Ibnu Jazari ni beza Okey. Okey, bagus soalan. Okey, ada lagi soalan? Sama-sama. Sama-sama, insya-Allah. Kita buka lagi soal jawab. Saya ada satu soalan, Ustaz. Silakan Haji. Haji bagus lah, banyak soalan Haji. Apa tu? Berkenaan dengan kata Ustaz ada baca Al-Quran ni ada adab dia kan, Ustaz? Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Ada kitab ni memang sekarang ni Jabatan Agama dah minta guru-guru Quran ajarkan kitab ni pada anak murid. Sebab sekarang ni ramai orang, bukanlah salahkan semua orang. Zaman akhir zaman ni ramai yang mula tak beradab lah. Dengan guru pun
Saya pun terkena banyak kali dah. Adab dah timbul orang-orang seperti itulah yang mula dia mungkin tak tahu dia sebenar apa yang dia buat, tapi sebenarnya itu cara tak beradab lah. Dia kena ajar dulu kitab adab bersama Quran supaya kita dapat bersedia untuk menjaga adab ni. Okey, soalan apa Ji? Soalannya, saya dah pernah tengok ada yang baca Al-Quran, kadang-kadang dia bacaan Bismillah dia kadang dia tak keluarkan. Dia macam apa dia tak keluarkan bacaan Bismillah dia tu. Oh, tak kuat lah. Ni dalam solat ke Tak luar kuat. solat? Dalam bacaan Al-Quran dia tu. Dia tak baca bismillah. Dia baca Bismillah tapi tak jelas lah. Tak jelas. Ha, Macam mana tak jelas tu? Dia baca perlahan ke tu? baca perlahan. Kalau baca sendirian tak apa Ji. Kalau sendiri dia baca perlahan tu tak ada masalah kot. Quran tak perlu kuat-kuat. Mengganggu orang pula. Dia hukum baca Quran ni ada 5. Hukum baca Quran ada 5. Pada membaca Al-Quran tu ada 5 hukum. Kalau kuat sampai mengganggu orang ibadah lain, hukumnya haram pula. Haram itu hukum haram. Kalau bacaan Quran kita baca kuat dan tak mengganggu orang lain dalam ibadah yang mereka lakukan, hukumnya harus. Ada hukum, ada 5 hukum baca Quran ni. Dia menjadi wajib. Sebab kalau ayat Quran tu baca dalam rukun solat, jadi wajib pula. Dia ada hukum-hukum dia. Kalaulah, contoh kalau dibaca perlahan, Haji kata perlahan, sampai tak jelas sebut bacaan dia dan dibaca dalam solat. Contoh suratul Fatihah. Bacaan ni tak didengari. Perlahan sangat sampai berbisik-bisik. Jadi hukumnya berbeza. Hukumnya jadi tidak sah solatnya. Sebab bacaan ini tidak didengari langsung oleh dirinya sendiri. Ini kita dalam mazhab Syafi'i. Kita jangan pusing. Kita highlight pada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, apabila baca Fatihah, dalam mazhab Syafi'i mereka berpegang dengan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seorang tu. La salata liman lam yaqra'. Yaqra' ni penjelasan ulama dalam mazhab Syafi'i, yaqra' iaitu membaca itu bisautil lafzi, dengan suara yang dilafazkan, disebut dalam kitab bisautil lafzi, suara yang dilafazkan, dan suara itu, lafaz itu adalah dengan suara, bukan bisik-bisik, suara yang jelas lah didengari oleh telinga kita. Dan suara itu pula, setiap lafaz itulah dengan suara as-saut, suara itu as-saut itu suara dengan suara yang al-isma' binafsi. Al-isma' binafsi ni maksudnya al-isma' didengari oleh telinga dia sendiri. Itu penjelasan ulama berkaitan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab mazhab Syafi'i dalam bab solat. Dalam bab rukun qauli itu al-isma' binafsi, maknanya kena didengari oleh telinga dia bacaannya. Barulah sah solatnya. Kalau dia bisik-bisik jadi tak dengar sebutan huruf apa semua, jadi boleh menyebabkan tidak sah solatnya. Itu la solatah. Dia kata tidak diterima solat itu, tidak sah solatnya. Itu kupasan dalam bab bacaan rukun solat, dalam bab rukun qauli 3 solat menurut mazhab Syafi'i. Boleh jelas je? Jelas, terima kasih lah. Tapi kalau baca luar solat ni, kita tak boleh nak marah dia lah. Jangan marah. Asal baca tak dengar ni? Jangan je. Dia tengok atas bawah tengok kita. Haji tunggu aku baca perlahan, salah. Aku baca kuat pun salah pula. Okey, Mak Haji kurang, biasalah, tak apa. Okey, ada lagi soalan tak? Kita bincang bagi puas. Bincang bagi puas, jangan simpan-simpan Jangan di bab Quran ni rujuk guru, jangan rujuk YouTube. YouTube tu boleh ambil perkara yang kita nak tu ambil, lepas tu rujuk pada guru. Jangan Imam Sudais baca menurut bacaan yang melalui Imam Ibn Jazari. Dia beza dengan Imam Syatibi.
Banyak imam-imam lain, ramai imam-imam lain. Dengar dulu bacaannya. Kalau macam ragu-ragu ni bacaan ni betul ke ikut Imam Syatibi ni, saya tak tahu, rujuk dan guru. Kita boleh jelaskan, saya boleh terangkan apa perbezaan yang sepatutnya kita amal macam ni. Yang amal, jangan main amal je kat dalam negeri Johor, jangan. Nanti boleh mendatangkan fitnah. Bacaan imam yang berbeza dalam Quran. Jangan main baca kat Johor ni. Johor ni nak baca mesti ikut Imam Hafsin an Asim melalui tarik Imam Syatibi sahaja. Ingat tu Ustaz, saya belajar banyak ilmu, Ustaz, tinggi ilmu ni, tak kata boleh amal. Boleh. Tapi amal di tempat kita sendiri, di rumah kita. Jangan depan khalayak orang ramai yang boleh mendatangkan fitnah walaupun di masjid. Ustaz, saya seorang sembahyang sendiri je kat masjid. Zaman sekarang ni, orang ambil gambar tau. Orang tengok pelik, orang akan ambil video. Jangan main-main. Sekarang tak boleh, walaupun solat sendirian di masjid. Ustaz, saya solat sunat sendiri, Ustaz. Habis kalau dah lain pada orang lain, orang pelik tak tengok. Walaupun solat kita tu betul, ikut pendapat yang jelas. Yang bukan yang salah lah. Pendapat tu betul melalui pegangan imam mazhab lain. Tapi kalau pelik di mata orang awam tu pelik, dia ambil gambar, video, kacau ni. Panjanglah ceritanya, itu je. Ji, panjang cerita Ji. Ya, betul tak? Panjanglah cerita. Maknanya dia tak boleh mendatangkan fitnah lah, tu panggilnya. Walaupun tak salah tapi boleh mendatangkan fitnah. Kita ni hidup ni kalau boleh elakkan fitnah. Sampai Nabi ajar kita suruh doa, ya Allah. Nabi suruh ajar kita fitnah ni doa. Nabi suruh baca doa. Sebelum salam Nabi suruh baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan. Fitnah tu. Fitnah ni perkara-perkara yang mendatangkan kerosakan. Apa maksud fitnah ni? Fitnah hidup ni apa? Mendatangkan kerosakan dalam kehidupan kita. Perkara yang memburukkan kita, mendatangkan mudarat pada kita. Ini fitnah-fitnah je. Maksud fitnah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi SAW dalam doa tadi tu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah kematian. Doa, Nabi suruh doa tu. Ya, amin. Antaranya, ulama jelaskan apa fitnah kehidupan ni apa dia? Antaranya ialah keburukan. Perkara yang memudaratkan diri kita dan kehidupan dunia ni. Itu kita kena doa je. Jelas je Tapi ramai yang tak perasan fitnah ni, ramai yang mendedahkan diri dengan fitnah seperti ini. Tak boleh, kena ambil serius. Fitnah dunia ni Nabi yang suruh kita berdoa, maknanya supaya kita dapat hindarkan diri kita daripada fitnah itu. Fitnah dunia, fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah tu hindarkan supaya kita tak rosak kehidupan kita, tak buruk nama kita, tak menjatuhkan imej kita. Hari ni orang maruah, hari ni imej orang semua tak jaga. Masuk TikTok, joget-joget anak-anak tu, diorang tak semalu. Tak masalah diorang tak rasa malu. Kalau tak tahu nak cakap lagi sekarang ni anak-anak kita je, anak-anak bayi anak kita, bayi cucu-cucu kita je. Ya je. Nabi suruh baca lah. Nabi suruh baca. Baca doa tu. Nabi suruh baca. Hindarkan diri daripada itu. Fitnah tu. Fitnah akhir zaman. Amin. Jangan main je. Syad sekarang ni je. Betul. Syad je sekarang je. Itulah cerita dia. Kalau ada nak tanya boleh bincang. Kita tak ada masalah, boleh bincang. Boleh bincang. Itu doa tu kena baca lah.
Nabi suruh baca. Itu doa yang kita kena jangan miss baca sebelum, maknanya dalam solat kita, sebelum beri salam tu kita kena baca doa tu. Kena baca doa tu. Sebab apa? Sebab kita kena minta lindung dengan Allah Ta'ala supaya kita ni tak tergolong dengan orang yang mendapat fitnah begitu. Mendapat fitnah seperti itu. Kita selamat daripada fitnah-fitnah itu. Antaranya untuk elakkan fitnah dunia dan kematian ni, kehidupan dan kematian ni, kita kena baca suratul kahfi. Sebab fitnah-fitnah ini termasuk daripada fitnah-fitnah yang melalui yang datang melalui fitnah Dajjal juga. Dajjal ni bukan yang badan dia tu fitnah tu. Dia termasuk ciri-ciri fitnah Dajjal. Itu sebab kita kena baca antara amalan selain berdoa tu, kita baca suratul kahfi. Sekarang ni kena baca suratul kahfi. Kena hafal kalau boleh lah. Tak payahlah banyak sangat kalau tak mampu. Kita baca ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 10 contohnya kan. Suratul kahfi. Ayat 1 sampai ayat 10. Ataupun ayat 101, 110. Tu contoh. Kita baca. Kan? Tapi sekarang ada di tiap-tiap surau dia dah hari Jumaat baca kan. Macam mana Ji? Alladzina kan. Dekat setiap surau ada buat bacaan selalu hari Jumaat kan. Lepas subuh kan. Jadikan amalan. Suratul kahfi. Jadikan satu amalan, betul? Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebutlah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sebut apa? Man hafidha, Nabi kata, man hafidha ashra ayatin. Nabi sebut, siapa yang menghafal 10 daripada ayat min akhiri, 10 ayat yang terakhir min akhiri suratil kahfi. Daripada akhir surah Al-Kahfi. Nabi kata, usima min fitnatid dajjal. Nabi kata, dia akan terhindar daripada fitnah dajjal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Melalui hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melalui siapa ni? Daripada Abu Darda. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis ni. Hadis ni telah disahihkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Nampak? Fitnah Dajjal termasuk tadilah. Fitnah kehidupan tu. Fitnah kehidupan itu sebahagian, satu daripada ciri-ciri fitnah Dajjal. Kalau boleh hindar, janganlah kita ni terdedah orang yang termasuk dalam kena fitnah macam tu. Kalau boleh, bacalah. Baca. Baca suratul kahfi tu. Jangan ni. Itu Nabi sebut dalam hadis. Nabi yang sebut dalam hadis berkaitan dengan suratul kahfi. Kalau boleh baca, jangan miss. Bila ada berlaku fitnah, kita terhindar daripada fitnah tersebut. Kita terhindar daripada fitnah tu. Orang memburuk-burukkan sesama manusia, kita terhindar, nama kita selamat daripada fitnah Dajjal itu. Itu contoh. Nabi dah sebut dalam hadis saja. Nabi yang sebut dalam hadis. Bukan main je. Bukan kaling-kaling je. Bukan saja-saja punya cerita. Nabi SAW sendiri yang sebut dalam hadis. Nabi sebut. Jadi Nabi dari melalui suratul kahfi tadi. Okey, boleh? Kalau hafal lagi bagus. Kalau hafal suratul bagus hari Jumaat, kita kalau boleh sampaikan, adalah yang ulama mengatakan bacalah zaman sekarang ni zaman fitnah sekarang ni, baca setiap hari, kita suruh baca. Setiap hari baca suratul kahfi. Okey? Jelas Okey. Ada lagi soalan? Tak apa, tanyalah, kita bincang, tak ada masalah. Kalau tak tanya, macam ni kita nak kefahaman, nak luaskan kefahaman dalam bidang Al-Quran. Kalau tak tanya, tak jadi. Saya tak akan jawab. Kalau tuan-tuan tak tanya, takkan saya mencakap je.
tak banyak perkara kalau nak bincang tentang Quran ni. Talaki kita dah talaki, suratul Ikhlas dah baca. Kan? Kita lepas ni kena baca surah An-Nas. Surah An-Nas. Okey. Okey, ada lagi perkara yang baca tentang tajwid, boleh tanya. Saya kalau saya talaki, saya tak sentuh nama-nama hukum tajwid. Boleh tanya dalam hukum tajwid tu apa? Boleh tanya. Kalau tak tanya macam mana nak bincang? Dalam bab hukum tajwid ni dia ada, kalau asas tajwid tu ada 6 asas. Pertama, tempat keluar huruf dan sifat huruf. Tu nombor 1. Bidang tajwid. Yang kedua, baris atas, bawah, hadapan. Yang ketiga, tanda mati, huruf yang bertanda mati. Yang keempat, sabdu. Macam mana cara baca huruf yang bersabdu. Yang kelima, tanwin dah sebut je, tanwin ni. Belum sebut. Tanda baris, tanwin, huruf yang bertanwin. Yang ketiga tanwin, yang keempat tanda mati, yang kelima sabdu, yang keenam mad. Itu je dalam baca Quran yang bertajwid lah. 6 asas tu je utama. Yang last kali mad. Mad tu apa? Mad maksudnya tambah kadar panjang, 2 harakat, 4 harakat, 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, ada 6 harakat. Dia kalau harakat ni dia ada 6 nama lah hukum dia. Bila sebut mad ni yang asli satu ya, mad asli. Dia ada banyak nama hukum mad ni. Banyak je. Mad badal, mad silah qasirah, mad tamkin, mad iwad, mad tabi'i, mad arid lissukun, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad silah tawilah, mad lin, mad farqi, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi muthaqqal. Jenuh nak sebut je. Banyak. Kalau nak sebut banyak. Itu mat saja dah berapa banyak mat. Saya takkan terang semua sebab apa? Masa kita singkat kita fokus kepada talaki. Sebab yang fardu ain tu talaki dengan betul tu fardu ain. Jadi yang bab yang saya sebut tadi tu, yang tajwid tu itu fardu kifayah. Sebab saya lebih utamakan talaki. Baca dengan betul, bunyi macam mana, baris ni bunyi macam mana, tanwin bunyi macam mana. Itu cerita dia. Jadi faham tapi kalau tanya, contoh saya detailkan. Kalau tanya pun saya detailkan. Sebab perbincangan kita sangat luas, sangat banyak. Bab Quran ni, bincang memang tak habis je satu malam je. Sampai pagi kalau bincang. Itu baru mat. Kalau sebut berkaitan dengan dengung, dengung ni kita akan sentuh. Dengung ni dia masuk dalam sifat huruf. Saya bentangkan dengung terbagi pada 5 kategori dengung. Ada dengung yang dipanggil mudghamah. Maknanya dengung yang ada sabdu. Maknanya mana-mana huruf nun atau mim yang bersabdu, tak kisahlah hukum dia idghamah al-ghunnah pun ada sabdu kepada nun kan. Dia ada dalam hukum idghamah al-ghunnah, ada pada hukum wajib al-ghunnah. Itu kalau yang bersabdu. Ada pada idgham mislain saghir yang disabdu tu. Tu saya kata barulah muncul nama-nama hukum tu, baru saya boleh jelaskan. Macam tu. Contoh ada pada wajibul ghunnah. Itu kalau yang bersabdu. Yang kedua yang nama di idgham. Mana-mana hukum nama di idgham saja ada 2. Satu idgham yang ada dengung, ada yang tak ada dengung. Kalau yang ada dengung, dia nama-namanya idgham ma'al ghunnah. Itu yang ada dengung. Lagi apa idgham yang ada dengung? Idgham mislain saghir ni, itu ada dengung. Yang ada dengung lah. Dan hukum ni idgham. Idgham. Itu level kedua dengung. Dia panggil mudghamah. Level ketiga namanya mukhfah. Apa saja hukum ikhfa? Mukhfah ni yang kategori ikhfa. Ikhfa hakiki. Itu dengungnya level ketiga. Ikhfa apa lagi? Ikhfa syafawi. Itu level ketiga dengungnya tu. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu apa? Ba, kan? Iqlab. Iqlab tu masuk dalam kategori yang ketiga lah dengung. Yang keempat, level dengung dipanggil muzharah. Mana-mana hukum yang izhar. Mana-mana hukum izhar duduk nombor 4 lah. Izhar apa? Yang di izhar. Izhar halqi.
Apa lagi yang ada idhar? Idhar syafawi. Semua dengungnya kategori nombor 4. Idhar apa? Tu jadi 4 lah. Nampak? Haji, banyak tak saya sebut ni? Dapat nampak banyak tak? Banyak Ustaz. Itu sebab saya bila belajar ni kita kena ni, kita kena kalau tak laki memang kita kena bila kita kena buka soal jawab. Baru orang boleh nampak luas. Izhar syafawi. Boleh nampak luas. Yang terakhir dalam bab dengung namanya mutaharikah yang berbaris. Mana-mana nun atau mim yang berbaris, kadar gunanya nombor 5, kategori nombor 5. Contoh. Ada nak tanya? Ni kalau bincang boleh sampai besok boleh tak habis. Perbincangan ini antara yang penting. Hari ini kita bincang. Hari ini soal jawab. Tanya. Jangan duduk diam je. Tanya. Okey. Apa lagi yang nak ditanya? Apa lagi? Ni antara yang perlu inilah. Perlu ditanya, perlu difahami. Kita nak faham juga. Talaki tapi kita nak faham juga. Bacaan apakah hukum-hukum. Ada lagi soalan? Soalan boleh tanya tuan-tuan. Silakan. Jangan ni. Boleh tanya insya-Allah. Ada satu soalan lagi Ustaz. Boleh silakan je. Tanya. Kenapa tidak ditulis bismillah pada pembulan ayat Al-Baqarah? Apa je jadi Haji? Macam mana? Kenapa tidak ditulis bismillah di pembulan surah Al-Baqarah? Al-Barakah. Bukan tu je. Itu bukan Al-Barakah tu je rasa. Surah Taubah dah. Surah Baqarah. Bukan Al-Barakah tu rasa je. Bukan. Bara'ah. Bukan Al-Barakah. Al-Bara'ah. Bara'ah. Ataupun disebut sebagai surah lain bagi Al-Bara'ah tu. Ataupun surah yang dalam Quran tu dipanggil surah At-Taubah lah. Taubah. Dipanggil surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Dia bukan surah Al-Bara'ah. Surah Al-Bara'ah. Nama lain bagi surah tu disebut surah Al-Bara'ah. Okay. Dia memang tak boleh ataupun dia sebut surah At-Taubah lah nak cerita. Surah At-Taubah. Haji nak tanya soalan apa kat situ? Haji nak tanya apa? Kenapa tidak ditulis baca bismillah? Bismillah. Haji nak tanya tentang bismillah. Okey, kalau sebut tentang bismillah, Haji nak tanya macam mana cara bacanya ke atau Haji nak tanya sebab apa? Haji tanya sebab dia kenapa? Okey, kalau sebut tu saya kena sebut ulama-ulama yang sepakat iaitu panggil ulama qura yang sepakat ni dalam bidang Quran ni, ulama qura dia panggil. Ulama qura ni dia telah bersepakat. Mereka yang bersepakat membaca basmalah pada awal surah At-Taubah ni, pada awal surah At-Taubah ni hendaklah ditinggalkan. Okey. Ini antara ulama yang menyebut dia adalah Imam Ibnu Hajar. Ini nama ulama lah. Imam Ibnu Hajar antara ulama yang menyebut dan menghukumkan. Dia yang menyebut dalam kitab dia dan dia yang menghukumkan haram. Dia yang hukumkan bukan saya. Dia yang menghukumkan haram membaca basmalah di awal. Dia kata di awal surah At-Taubah atau surah Bara'ah tadilah. Bara'ah tu. Haram hukumnya kata dia. Kenapa? Kerana apa dia kata? Kerana tidak ditulis. Kalau tengok dalam Quran pun sendiri. Dalam Quran, semua surah ada bismillah di awal. Tapi surah ni saja tidak ditulis. Dalam Quran, basmalah di awal surah At-Taubah ni. Tak ditulis saja. Apa alasan dalam tafsir? Kenapa tak ditulis
Dalam kitab Ulumul Quran pun dah diceritakan. Kenapa tak ditulis Haji? Kenapa tak ditulis basmalah di awal surah ini? Tengok sejarah Al-Quran. Dalam Ulumul Quran diterangkan surah At-Taubah ni Ji, dia diturunkan, kalau kita tengok kan, dia diturunkan dalam peperangan. Untuk pengantar haji ya. Surah At-Taubah ni diturunkan dalam peperangan. Bila turun dalam peperangan, jadi makruh je. Sebab basmalah ni keamanan. Basmalah ni mendoakan kesejahteraan. Bila turun dalam peperangan, jadi basmalah ni dihukumkan makruh kalau kita baca. Tapi je, jangan maafkan saya. Hukumnya haram. Ini dalam pendapat Imam Ibn Hajar katanya haram kalau baca di awal. Tapi kalau baca kat tengah, ada orang tanya juga, habis tengah-tengah boleh baca tak? Awal haram, habis tengah-tengah. Tengah-tengah surah Al-Bara'ah tu. Surah At-Taubah tengah-tengah. Hukumnya makruh. Kalau tengah ni, Imam Ibn Hajar kata, hukumnya makruh. Kalau baca di pertengahan. Ataupun ataupun sesudah. Maksudnya pertengahan lah pendek kata. Di tengah-tengah ayat, kalau kita baca bismillah di tengah ayat kan, hukumnya makruh saja. Di awal haram, di pertengahan makruh. Ini saya baca, saya nakal daripada pendapat Imam Ibn Hajar lah. Bukan saya yang jawab je. Saya tak boleh, tak layak saya baca jawab Imam Ibn Hajar. Jadi habis cara baca macam ni je. Ni bila Haji dah tanya, ni kita tahu cara baca pula. Jangan tak habis terang nanti. Okey, jadi cara baca ni macam ni. Habis kalau bismillah tak boleh baca, jadi macam ni aja ni. Okey, macam ni. Jadi hendaklah dengan membaca isti'adzah saja. Isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca terus awal ayat tu. Okey. Okey, saya boleh sebut satu imam lah. Ini semua imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar. Kalau nak ada imam lain juga katanya di awal memanglah. Ada Imam Ibn Hajar kata haram. Kalau imam lain ada yang pendapat yang berbeza lah. Tapi saya ambil satu je lah, Imam Ibn Hajar lah. Haji, kita langkah berhati-hati, ikhtiyar. Berhati-hati, ambil pendapat yang kuat, yang lebih ketat untuk mengelakkan daripada memudah-mudahkan bacaan Quran itu. Okey je Boleh Boleh tak? Okey, tapi jadi cara baca tadi, baca a'udzubillah dulu, baca terus baca. Bara'atum minallah. Mari baca a'udzubillah. Contoh pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Contoh. Ta'awudz, baca terus. Okey? Itu cara pertama. Cara kedua kita baca macam ni. Kita sambungkan ayat yang akhir, surah Bara'ah ni, surah Taubah ni, surah Bara'ah ni, atau surah Taubah ni, sebelum ni surah apa? Surah apa? Ada aja buka Quran. Surah apa? Al-Anfal kan? Betul tak? Betul silap pula saya. Yalah, surah Al-Anfal lah. Surah Al-Anfal tu ayat last apa je? Cuba tengok. Ayat last apa? Inna Allah bikulli syai'in alim. Inna Allah bikulli syai'in alim. Okey. Jadi kaedahnya macam ni. Jangan baca basmalah, Haji sambung je ayat last tu dengan bara'atu minallah tu. Contoh macam ni cara baca yang pertama. Inna Allah bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Cantum terus dengan ayat pertama surah At-Taubah. Contoh cara dia. Ayat last surah Al-Anfal, cantum terus dengan ayat pertama surah At-Taubah. Okey, berapa cara dah Haji? Berapa cara? Dua dah dua cara. Boleh lah tu, tak payah banyak-banyak. Ingat itu dah okey lah. Boleh? Kalau tak baca tak? Wallah lah, dua tu okey lah. Ya. Boleh itu. Okey. Okey, wallah. Maksud dia ini tak kan? Ya. Inna Allah bikulli syai'in alim. Lepas tu berarti lepas tu sambung masuk Ustaz. Tak, masuk terus, wasal terus. Wasal tu.
Wasal maknanya Ali, kan ada tanwin tu. Alimun. betul. Alimun, tanwin bertemu Oh. ba. Jadi Ya, dengung. betul. Alimun. Dengung 2 harakat. Tanwin bertemu Oh. ba, hukumnya Ya. iqlab. Tanwin bertemu Iqlab. ba, hukumnya iqlab. Jadi baris pertama tanwin bunyikan alimu. Bunyikan mu. Lepas mu, baris kedua tanwin Barok. tukar lafaz pada mim dengan dengung. Alimu bara'atum minallah. Oh, Boleh? Boleh Syamah Ustaz. Saya bagi boleh. satu wajah, satu cara lah. Dia banyak lagi cara lain. Tapi ingat Betul, itu dulu lah. Hmm. Alright. Tapi kalau contoh Ustaz, kalau kita berhenti innama bikulli syai'in alim, dah berhenti situ Ustaz. Lepas tu kita nak sambung atau boleh tak? Betul macam auzubillahi minasyaitanir rajim ke atau tu? Contoh. Boleh. Wakaf boleh. Berhenti boleh. Lepas tu kita nak Berhenti mula kat ujung alim. Kemudian terus sambung. Bara'atum, tak payah bismillah. Terus je. Auzubillah pun tak perlu Ustaz Tak payah. Okey, ya. Boleh Ustaz. Terus sambung. Itu satu cara lah, satu cara. Okay. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Tanya tuan-tuan, tanya. Jangan diam tuan-tuan. Banyak isu tuan-tuan. Quran ni cukup banyak. Jangan diam lah. Jangan diam. Banyak isu yang perlu kita bincangkan. Yang kita belajar tu betul. Jadi hari ni soal jawab. Kita buka soal jawab sebanyak yang boleh. Untuk kita selesaikan masa baca Quran kita. Sayang tuan-tuan. Quran ni isu banyak. Tak faham tanya. Jangan duduk diam. Boleh bincang keluarga apa. Tanya anak apa yang tak faham kat sekolah. Quran. Sebab anak-anak kita tu pun perlu selesaikan masalah baca Quran. Sebab saya guru sekolah. Saya guru sekolah menengah. Jadi saya mengajar pendidikan Islam. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Sampai tingkatan 5. Saya ajar. Semua pendidikan Islam. Saya tahu selibus Quran dia. Apa isu. Tahulah. Kita guru kan. Kita faham lah. Okey. Tapi kita kena cari jalan lah selesaikan. Cari jalan lah. Okey. Kalau tak ada soalan. Kita tutup lah. Minggu depan kita talaki lagi. Haji minggu ni dah habis surah Al-Ikhlas habis Haji Habis Ustaz. Surah An-Nas. Al-Falaq ke An-Nas? Anak. Al-Falaq. Al-Falaq belum lagi. Kita masuk Al-Falaq lah minggu depan. Minggu depan kita talaki. Waktu talaki kita tak adalah tanya soal jawab macam ni. Kita fokus ke talaki. Sebab banyak nak sentuh tu. Sebutan apa semua. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, wallahu a'lam. Sekadar tu dululah insya-Allah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkir 'inda hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Jumpa lagi. Jumpa lagi Ustaz Amirul. Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.